Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya ingin merekamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah pun mengambil bahagian dalam perbincangan usul Tata Diraja, dan khususnya bagi ahli-ahli yang berhormat dari Langkawi, Pandan, Titiwangsa, Sungai Siput, Tasik Lugur, Tuaran, Hulu Rajang dan Sandakan yang telah menyentuh mengenai bidang kuasa Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air dalam sesi perbahasan tersebut. Sehubungan itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk memberi penjelasan berhubung dengan perkara-perkara dan isu yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Tuan Yang Pertua, ahli yang berhormat dari Langkawi, Pandan dan Titiwangsa dalam pembahasannya telah menyentuh berkenaan dengan subsidi Petronas kepada IPP, Independent Power Producers, sebanyak yang disentuh ringgit Malaysia 8 bilion. IPP yang menyalurkan kos yang dikatakan tinggi kepada TNB kerana adalah unsur fuel cost pass-through ataupun FCTP dalam perjanjian serta kenaikan tarif elektrik oleh TNB untuk mengekalkan keuntungan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, kerajaan tidak pernah menyalurkan sebarang bantuan kewangan ataupun pemberian kepada subsidi gas kepada IPP bagi membolehkan mereka mengaut keuntungan berlebihan. Pihak IPP adalah neutral daripada sebarang kesan kenaikan atau penurunan harga gas atau bahan api. Subsidi gas yang dimaksudkan tersebut adalah sebenarnya jumlah hasil yang dilepaskan oleh pihak Petronas selaras dengan keputusan kerajaan untuk menetapkan harga gas yang lebih rendah dari harga pasaran kepada sektor penjanaan elektrik yang akhirnya menyebabkan tarif elektrik yang rendah kepada rakyat. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, buat masa ini harga gas untuk penjanaan elektrik yang ditetapkan oleh kerajaan adalah pada kadar ringgit Malaysia RM13.70 bagi setiap MMBTU, dan harga ini adalah harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran, yaitu dalam lingkungan ringgit Malaysia RM40 bagi setiap MMBTU. Oleh itu, rakyat dapat menikmati kadar elektrik yang lebih rendah, dan sekiranya berlaku sebarang kenaikan harga pada masa akan datang, sudah tentulah simakan semula tarif elektrik tidak dapat dielakkan kerana gas merupakan bahan api utama yang digunakan dalam penjanaan elektrik. Sebarang perubahan harga bahan api akan disalurkan kepada TNB, dan TNB pula dibenarkan melepaskan kos tersebut kepada pengguna melalui prinsip fuel cost pass-through. Ini bermakna kenaikan tarif elektrik yang dilaksanakan bagi menampung kenaikan kos bahan api dan bukannya untuk memberi keuntungan kepada pihak TNB. Untuk makluman ahli yang berhormat, tarif elektrik Menteri dari Bakri belakang sekali tempat kedudukan berubah di belakang sekali. Oh, ujung jauh di sana. Saya habiskan satu lagi. Okey, terima kasih. Kalau Menteri memberi peluang, terima kasih. Tapi belakang pun speaker nampak ya, Mat. Tak ada masalah. Saya langsung speaker dan Menteri kebanyakan tak nampak anak tirikan di belakang. Okey, untuk makluman ahli yang berhormat, kadar tarif elektrik pula meningkat apabila IPP diperkenalkan. Ini adalah kerana pihak TNB perlu membayar balik pelaburan yang telah dibuat oleh IPP yang menjana tenaga elektrik bagi memenuhi permintaan bekalan elektrik. Walaupun kadar tarif elektrik telah mula meningkat berikutan penglibatan IPP dalam industri pembekalan elektrik dan juga ikuran daripada keputusan kerajaan untuk merealisasikan subsidi tenaga, ia adalah untuk menjamin keselamatan daya harap sistem pembekalan elektrik di Semenanjung. Ya, berhormat Bakri. Okey. Terima kasih Menteri memberi peluang kepada Bakri dan Timbalan Speaker memberi peluang kepada Bakri menanya soalan kepada Menteri.
Di sini saya nak tanya, mengapa terdapat pertilihan dalam mengawal sedengara tiang bekaran elektrik, tiang besi diselenggara oleh penjabat daerah atau pihak berkuasa tempatan, manakala tiang konkrit diselenggara oleh TNB? Mengapa tidak diserah kepada TNB, memandangkan TNB merupakan pembekal tenaga elektrik dan agensi yang profesional serta mempunyai tenaga kerja mahir dalam bidang ini. Dan dalam sistem tenaga solar bateri diperlukan untuk menyimpan tenaga elektrik yang dijana. Adakah mekanisme kerajaan untuk mengumpul semula materi ini, dan di manakah tapak perprosesan bateri-bateri lama dan surat tidak boleh diguna pakai, dan apakah garis panduan yang diguna pakai berhubung perkara ini? Sekian, terima kasih. Minta penjelasan. Tajuk Yang Berhormat Bakri jauh sekali daripada perkara IPP yang sedang saya bincangkan. Namun nanti saya kembali kepada perkara tersebutlah. Ini hal pengurusan. Kalau di Sabah itu semua stok and barrel dia di bawah SCSB, kalau di Sarawak pun begitu. Semenanjung nampaknya ada perbezaan jika itu adalah untuk semua kawasan. Yang kayu di bawah pejabat daerah dikatakan ataupun kuasa tempatan, dan yang besi pula di bawah TNB. Nanti saya minta penjelasan dari pegawai dan siap kembali pada Yang Berhormat Bakri. Batu dan Batu Gantah, Bukit Gantah. Batu IPP kan nih? IPP. Ya, silakan Batu. Terima kasih Speaker, terima kasih Menteri. Saya dengar tadi Menteri sebut kerajaan tidak memberi sebarang subsidi kepada IPP dan juga membenarkan bahan bakar ini ditentukan oleh harga pasaran. Saya ingin tahu secara khususnya dengan perjanjian IPP dan TNB tidak diketahui umum, kita ingin tahu apakah faedah yang kerajaan atau insentif yang kerajaan bagi kepada IPP, dan secara tidak langsung ini juga merupakan beban kepada pembayar cukai. Dan saya rasa subsidi kepada IPP ini harus dilihat dari segi sama ada competitive pricing atau tidak, supaya kita boleh ketahui sama ada IPP ini membekalkan elektrik kepada TNB dengan kadar yang lebih rendah daripada TNB sendiri menjanakan. Dan setahu kami dan selama ini, sebab sudah banyak pembahasan, merupakan TNB merasakan ini yang menyebabkan TNB tidak boleh menjanakan elektrik dengan lebih murah, dan terpaksa ini akhirnya akan dialih kepada consumer. Akhir sekali saya juga ingin dapat penjelasan bila Menteri kata kalau kadar tarif ini akan di-adjust ikut bahan mentah, bahan api pasaran. Apakah ini akan menjaminkan pihak pengguna ini dapatkan kadar yang lebih rendah, dan bagaimana mekanisme adjustment ini akan berlaku? Yang Berhormat Batu, apa yang saya telah perjelaskan tadi itu adalah sebenarnya keadaan yang sebenar dari segi apa kita sebut cost pass-through. Sebab apa-apa perubahan kepada harga gas di peringkat penggunaan yang ditetapkan oleh pihak Petronas itu, dia sebenarnya
adjustment itu jika dipersetujui oleh kerajaan, dia dipaskan kepada pihak TNB, okay? Dan pihak TNB sememangnya akan berbincang dengan pihak kerajaan setakat mana kos tersebut itu akan ditanggung oleh pihak TNB ataupun dipas kepada konsumer. Okay? Pengertian sebelum ini adalah seolah-olah subsidi itu adalah kepada IPP. Hanya IPP mendapat faedah daripada kadar belian tenaga yang dia keluarkan seperti mana dalam perjanjian, okey, seperti mana di dalam perjanjian tersebut, okey. Jadi dia tidak semata-mata mendapat keuntungan lebihan dan seterusnya, kerana ini telah ditetapkan lebih awal dalam PPA setiap entiti ataupun syarikat penjana tersebut. Dan dalam sistem, tunggu dulu, saya habiskan dulu. Dalam metodologi kita pada saat ini, dia lebih secara kompetitif. Okey, khususnya second ataupun third generation IPPs itu, kita ambil kira bukan saja kos penjanaan tetapi return to capital yang realistik. Okey, bukan sebenar harga itu atas rundingan saja, semata-mata untuk capital recovery dan seterusnya. Dan itulah dari segi perbincangan untuk first generation IPP semua ini yang hampir luput. Dia adalah secara competitive bidding, okay? Dan dengan itu harga-harga itu lebih murah daripada harga yang pada masa ditetapkan dalam first generation, di mana I think pada waktu itu Ketua Pembangkang pun, Menteri Keuangan dan terlibat semua dalam proses tersebut. Okay? So kita selepas itu saya katakan tadi lebih sistematik, lebih realistik dari segi return to capital dengan izin dan seterusnya. So begitulah sebenarnya. Jadi dari segi tunggu dulu faedah, dan apabila ini disalurkan kepada TNB, jumlah yang ini berapa harusnya dipas kepada pihak konsumer dan ataupun seterusnya adalah atas perbincangan dengan pihak kerajaan, okey, dengan kerajaan untuk memastikan beban pengguna itu diambil kira dan seterusnya. Jadi tidak sewenang-wenangnya. Seperti mana kita katakan, sebenarnya kerajaan memberi subsidi kepada pengguna tenaga setiap di negara kita ini. Dan misalnya bagi sistem itu di mana bagi di semua pengguna listrik di Semenanjung khususnya menggunakan tenaga listrik bersamaan dengan 92 ya, kira-kira 92 kilowatt sebulan atau kurang, itu dikecualikan untuk membayar bil di bawah rebate RM20, dan kita tanggung hampir 150 juta satu tahun untuk pengguna-pengguna di bawah kategori ini.